Rukun Islam 5 perkara. Keempat, fitrah dan memberi zakat. Segantang beras pula disukat. Tanda Islam semua bersahabat. Allah akan memberi berkat. Hari ini kita akan berbicara tentang topik zakat, tetapi bukan apa itu zakat, hukum hakam zakat, tetapi tentang aspek bantuan zakat korporat atau CZR. Susah juga nak sebut CZR sebab kebiasaannya kita menyebut CSR yang lebih dikenali sebagai tanggungjawab sosial korporat oleh syarikat-syarikat melalui penyertaan atau sumbangan kepada komuniti yang bertujuan menambah baik kesejahteraan rakyat. Jadi apa bezanya CSR itu dengan CZR atau bantuan zakat korporat? Untuk itu, untuk mengupas tentang perkara ini, kita telah menjemput seperti yang saya sebut di awal Nasional 1 itu. Hari ini bukan seorang tetamu, tetapi dua tetamu khas kita bawakan. Untuk itu, Assalamualaikum kita ucapkan pertama kepada Encik Ahmad Rizlan Azman, Ketua Pegawai Eksekutif Etika Takaful Berhad. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik Fatil. Dan ditemani oleh seorang lagi, iaitu Encik Zawahir Abdullah selaku Presiden Islamic Aid Malaysia IAM. Assalamualaikum Encik Zawahir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi hari ini kita, saya kira CSR dan CZR ini, sebelum kita teruskan bicara kita ini, mungkin Encik Ahmad Rizlan boleh kupas apa definisi sebenar CZR ini dan bezanya dengan CSR. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dari segi secara ringkasnya, CZR atau Corporate Zakat Responsibility-nya, perbezaannya amatlah kecil, cuma dari sumber dana tu ya. CSR selalunya datang daripada sebahagian daripada pengurusan syarikat. Manakala CZR ni, the keyword is zakat lah ya. Sebagai syarikat yang menjalankan perniagaan berlandaskan patuh syariah, kita wajib membayar zakat. Di mana di etika takaful kita membuat kaedah yang sedikit berbeza. Selain daripada mengagihkan terus kepada pusat zakat, kita juga mengambil kaedah di mana kita mengagihkan terus kepada asnaf. So dari situ kita ambil konsep atau pendekatan satu cara pengagihan yang lebih produktif, di mana kita melibatkan juga warga kerja etika takaful untuk sama-sama menikmati pengalaman menolong dan memberi bantuan kepada masyarakat. So itu kelebihan dia. Jadi zakat. Setakat ini bagi syarikat etika takaful sendiri, bagaimana pelaksanaan CZR setakat ini? Setakat ini pelaksanaan kita, yang saya ceritakan tadi, sebahagiannya kita agihkan terus kepada pusat zakat, dan sebahagiannya kita buat terus kepada asnaf, dan juga kita kita bekerjasama dengan NGO yang mana dari segi matlamat kita ada matlamat sama, di mana kita cuba membuat kesan dari segi program kemanusiaan. Di sini di mana etika takaful kita mempunyai dana, tetapi kadang-kadang kita kalau nak bergerak lebih dengan secara lebih lebar, kita perlu rakan kerjasama yang mungkin mempunyai keupayaan dari segi resources dan tenaga kerja. Di sinilah fungsi Islamic Aid Malaysia IAM. Jadi kita terus kepada presidennya, itu Encik Zawahir Abdullah. Jadi sebagai sebuah badan bukan kerajaan atau NGO yang aktif di negara kita, boleh Encik Zawahir jelaskan sedikit berkaitan peranan pihak IAM sebagai badan, boleh dikatakan pengantara yang menerima bantuan zakat korporat ni daripada etika. Ya, okey, sebenarnya Islamic Aid Malaysia kita telah bekerjasama dengan pihak etika takaful berhad sejak daripada awal penubuhan Islamic Aid Malaysia itu pada tahun 2011 yang lalu, di mana objektif utama kita adalah untuk mengagihkan bantuan ataupun mengadakan program-program dan aktiviti kebajikan
di dalam negara, ya, dan hanya 30% ya daripada aktiviti yang kita jalankan untuk program-program di luar negara itu pun hanya di sekitar Asia Tenggara ya, ataupun Southeast Asia dan juga South Asia. Selebihnya 70% program yang kita adakan di dalam negara. Jadi dalam konteks Islamic Aid Malaysia bersama Etika Takaful Berhad ni, kita berperanan seperti yang disebutkan tadi sebagai pengantara di antara pihak penyumbang zakat iaitu Etika Takaful Berhad dan kita dan juga penerima zakat itu sendiri. Jadi apa yang kita tekankan di sini adalah dari segi pengagihan zakat tersebut, dan kita selaku badan NGO pengantara ataupun rakan strategik kemanusiaan, kita memastikan segala sumbangan yang kita terima tersebut diagihkan secara telus ya kepada mereka yang berhak dan juga penerima zakat itu sendiri ya, tanpa mengira latar belakang politik mereka. Jadi itu peranan kita sebenarnya. Jadi yang jelas di sini nampaknya pihak IAM dengan pihak Etika seringkali bersama-sama turun padang dalam mengagihkan bantuan CZR ini. Jadi dah berapa kali boleh saya tahu, Cik Ahmad Rizlan? Saya secara kasarnya, secara peribadi saya dah masuk tahun keempat dengan IAM, tapi kita sebagai syarikat dengan IAM lebih lama lagi daripada itu, mungkin dalam 7 atau 8 tahun. Apa yang saya pasti, sebab sebagai satu syarikat yang mengendalikan bisnes dalam keadaan yang sering berubah dan kompetitif, kita cuba terapkan dua aspek dalam syarikat, di mana kita sering cuba mempertingkatkan produktiviti warga kerja dan juga cuba memberi perisian dalam dia menimba pengalaman sambil bekerja. Di sini kita ada peluang untuk mengagih. So, kita cuba selarikan macam mana sambil mengagih tu kita mempertingkatkan produktiviti warga kerja kita. So kita galakkan pekerja atau staf etika untuk sama-sama bekerjasama dalam proses pengagihan ini, dan pada masa yang sama mengalami sendiri pengalaman. InsyaAllah daripada situ mungkin ada kesedaran dan kesyukuran, dan mungkin akan menambah lagi produktiviti warga kerja. Itu yang saya nampak. Jadi Cik Zawahir, bagaimana pula sukarelawan IAM setakat ini? Kita sebenarnya sangat-sangat bersyukur kerana pihak Etika Takaful Berhad ni mereka sangat-sangat prihatin dari segi kehadiran ya, khususnya dalam terlibat sama dalam program-program kemanusiaan dan juga kebajikan yang kita adakan. Maksud saya kita boleh bagi tahu yang CEO sendiri sanggup turun padang ya, dan mengagihkan bantuan ya. Cik Rizlan sendiri mengagihkan bantuan, duduk di kaunter bersama-sama kita mengagihkan bantuan sekiranya kita ada bantuan tunai ya. Jadi di situ kita sangat-sangat sebenarnya terujalah untuk kita agihkan zakat melalui program-program yang kita adakan, kerana kita cuba sebaik mungkin untuk lebih transparan sebenarnya melalui program-program yang kita jalankan. Jadi dengan sokongan daripada pihak penyumbang itu sendiri, bersama-sama kita turun padang sebenarnya lebih mendorong kita ya, dan menaikkan semangat sukarelawan kita untuk sama-sama menyumbang, kerana NGO ni kita satu badan kebajikan yang non-profitable ya, bukan tidak berkeuntungan sebenarnya. Jadi mereka turun padang secara sukarela, bukan dipaksa sebenarnya. Baik, kita akan kembali bersama Cik Zawahir dan Cik Ahmad Rizlan seketika nanti. Difahamkan melalui lebihan mudarabah serta peruntukan tabung amal jariah, Etika Takaful Berhad memperuntukkan RM140,000 bagi menyediakan sebuah van jenazah kepada ahli qaryah sekitar Mukim Lubuk Pukul, Banggu, Kota Baru, Kelantan menerusi program Sepetang bersama penarik beca anjuran Islamic Aid Malaysia IAM.
Penyerahan van jenazah itu disempurnakan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Kelantan, Meja Besara Datuk Muhammad Anizam Abdul Rahman bersama Ketua Pegawai Eksekutif Etika Takaful dan Insuran Wilayah Pantai Timur, Rohaizat Abdul Rahman. Program tanggungjawab zakat korporat Etika Takaful Berhad itu buat julung kalinya menyumbangkan keperluan berupa sebuah van jenazah bagi kegunaan ramai. Turut mendapat kerjasama dan sebenarnya kalau van jenazah ni inilah pertama kali pihak Etika menyumbang dan permohonan tu datang daripada pihak Asani tu, kita sebenarnya tak ada masalah untuk memberi sebab ini kali pertama dan mungkin jika pada masa akan datang sekiranya ada keperluan yang datang daripada pihak-pihak lain, insya-Allah kita akan pertimbangkan. Ini sumbangan yang pertama dan van yang pertama yang masjid mungkin Al-Hasani dapat. Masjid-masjid sekitar pun belum lagi ada van jenazah seumpama ini. Jadi kita mengira dengan sumbangan ini banyak manfaat, bukan sahaja di mungkin Al-Hasani, malah mungkin bersebelahan juga akan mengambil manfaat daripada sumbangan ini. Majlis yang diadakan di perkarangan Kota Sultan Ismail Petra itu turut menyaksikan pemberian sumbangan berupa dekorasi, pack makanan dan wang tunai kepada 100 penarik beca dan pemandu kereta sewa yang daif sekitar Kota Baru. Menarik sekali beca ni siap. Itu dia, saya kira rakan-rakan Cik Ahmad Rizlan tadi. Dan difahamkan Cik Ahmad Rizlan sendiri sepatutnya ke Kelantan pada hari itu untuk menyertai program yang baru kita saksikan itu. Baiklah, kita nak sambung tadi Cik Zawahir tentang pengagihan peranan IAM dalam pengagihan CZR ini. Jadi adakah ia sebenarnya terikat kepada kehendak pihak korporat yang menyumbangnya ataupun bebas sebenarnya memilih penerima untuk sesuatu program? Apa yang kita sangat-sangat sebenarnya teruja dengan kerjasama di antara pihak Islamic Malaysia dan juga Etika ni, mereka menyerahkan segala pemilihan kepada pihak Islamic Malaysia sendiri, dan kerana keyakinan mereka setelah hampir 7 tahun kita bekerjasama, hanya pada peringkat awal kita mengikut apa kehendak dan juga apa yang telah disasarkan oleh pihak Etika. Tapi setelah seketika kita sendiri yang mencadangkan kepada pihak Etika, dan kita sangat-sangat gembira sangat kerana mereka bersetuju dengan cadangan kita. Contohnya melalui program yang kita lihat ni adalah bantuan nelayan untuk warga nelayan. Sebelum ni penarik beca sendiri, kerana saya sendiri pernah berjumpa dengan banyak pihak korporat untuk kita menghantar kertas kerja kita, proposal kita dan sebagainya, dan mereka tidak melihat bantuan kepada penarik beca kepada nelayan ini satu bantuan yang penting sebenarnya, kerana sangat sukar untuk kita mendapatkan sumbangan. Contohnya apabila Ramadan hampir, kebanyakan korporat mereka melihat bertumpu kepada pihak tahfiz, anak yatim dan sebagainya, dan sangat-sangat berbeza dengan pihak Etika Takaful Berhad. Mereka menyerahkan kepada kita untuk kita mengadakan variasi di dalam pemilihan penerima manfaat itu sendiri. Dan kerana itu kita sangat-sangat gembira, sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita terima daripada pihak Etika ni, dapat kita sempurnakan objektif kita untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di seluruh Malaysia. Jadi sasaran kita sebenarnya alhamdulillah tercapai. Encik Ahmad Rizlan, kita sebenarnya sedia maklum yang bantuan zakat korporat ini sudah tentulah fokusnya kepada umat Islam. Jadi kepada warga bukan Islam, adakah mereka berpeluang untuk menerima apa-apa bentuk bantuan daripada Etika Takaful Berhad sendiri? Okey. Di samping program tanggungjawab zakat korporat di Etika, kita juga mempunyai Corporate Social Responsibility Program, CSR. Sebab kita dari segi masyarakat yang kita berurusan, bukan saja masyarakat Muslim, umat Islam, di itu
kita juga ada program-program CSR di mana sumber dananya daripada perbelanjaan syarikat sendiri. Kita pun dah jalankan CSR ni lebih lama lagi sebenarnya. Tetapi kita program CSR kita lebih beri tumpuan kepada program yang membangun. Kita ada dua cawangan utama. Satunya kita panggil Etika Nurtures, di mana melalui program Etika Nurtures tu matlamat dia untuk membangun pelajar-pelajar muda, di mana di situ kita tidak ada perbezaan, sama ada dia agama Islam atau agama. Kita tak ada batas agama, cuma dia anak-anak muda. Tu dia punya batasan lagi muda lagi, lebih muda lagi. Tapi ada juga tapi dia masih peringkat persekolahan. Cuma kita memberikan pembangunan dari segi peribadi dan juga skill-skill yang boleh memberi bantuan kepada mereka di masa-masa yang hadapan. Kita juga ada program yang lebih tumpu kepada golongan wanita, seperti golongan sama ada ibu tunggal atau golongan wanita yang kurang keupayaan tetapi mempunyai tanggungjawab untuk menyara keluarga. So kita cuba menggunakan kaedah di mana kita boleh memberi bantuan dari segi program di mana kita boleh membina keupayaan untuk menjana pendapatan melalui program training yang kita telah buat dengan juga NGO-NGO yang matlamatnya untuk membangunkan kaum wanita yang kurang keupayaan dari segi financial, kewangan. Cik Zawahir, saya kira pihak IIM pasti punya prosedur tertentu dalam melaksanakan pengagihan CZR ini atau zakat korporat ini. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya cabaran atau masalah yang lazimnya dihadapi oleh pihak IIM dalam pengagihan bantuan ini. Seperti yang selalu saya ceritakan apabila saya memberi taklimat kepada pelajar-pelajar di universiti dan juga melalui program-program yang dijemput oleh pihak penganjur, saya selalu menceritakan tentang masalah dan juga cabaran, kerana cabaran bagi kita Islamic Aid Malaysia sendiri adalah untuk mengagihkan bantuan, itu cabaran yang utama, untuk mendapatkan sumber kewangan. Bukan tidak ada masalah juga, tapi pada kita yang lebih besarnya adalah untuk mengagihkan bantuan. Kerana kita perlu memastikan bantuan-bantuan yang kita agihkan itu sampai kepada pihak penerima, diagihkan secara telus dan mereka sendiri menerima apa yang mereka perlukan. Contohnya kita tidak mahu mengagihkan barangan apabila berlakunya banjir, barangan yang mereka tidak perlukan sewaktu pasca banjir, ketika banjir dan sebelum banjir. Jadi banyak badan-badan yang kadang-kadang apabila saya lihat selepas berlakunya bencana, di mana apabila ramai pihak korporat, orang awam mengagihkan sumbangan beras dan sebagainya, tapi bagaimana mereka nak memasak makanan tersebut, jadi itu yang saya sangat bersyukur apabila pihak Etika memahami apa yang dikehendaki oleh pihak Islamic Aid Malaysia. Apabila saya cadangkan supaya kita agihkan tong gas, dapur gas, seperti kita lihat tadi, peti sejuk, ini adalah barang-barang keperluan yang memang sangat-sangat diperlukan oleh mangsa banjir selepas berlakunya bencana. Apabila peti sejuk mereka dihanyutkan, ada yang setengahnya hilang, naik sampai ke atas bumbung, rosak dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat kita sangat-sangat halus tentang
bagaimana dan apa yang ingin kita agihkan kepada penerima manfaat supaya objektif kita benar-benar tercapai. Baik. Cik Ahmad Rizlan, kepada mereka yang telah menerima sumbangan daripada pihak Etika Takaful Berhad, apa yang Cik Rizlan boleh katakan? Mungkin pesanan ada pada mereka ini? Tak ada pesanan, cuma saya sentiasa doakan semoga Allah SWT sentiasa mempermudahkan urusan mereka. Sebab memang jika dari pengalaman saya sendiri memang memang mereka memerlukan bantuan. So saya doakan insya-Allah juga dengan manfaatkan bantuan tu manfaat tu dan mereka boleh doakan juga kepada syarikat-syarikat lain untuk Etika Takaful di mana kita juga boleh sambung untuk memberi terus memberikan bantuan kepada golongan yang mungkin belum berkesempatan nak menerima. Terlepas pandang mungkin selepas ini, dan mungkin harapan Cik Zawahir pula. Harapan saya sebenarnya adalah untuk melihat syarikat-syarikat korporat yang lain, khususnya selain daripada Etika Takaful, untuk sama-sama menyumbang dan melihat kerja ataupun aktiviti kebajikan dengan lebih meluas lagi lah. Bukan hanya melihat kepada apa yang selalu orang beri. Kita cuba orang kata berfikir di luar kotak tentang program-program, kerana banyak sebenarnya yang dapat kita bantu sekiranya kita orang kata think out of the box. Jadi itu yang matlamat kita untuk melihat rakan-rakan yang lain orang kata bersama-sama kita. Dan yang pasti bila sebut tentang zakat dan berzakat ini, ia sesungguhnya menyucikan harta kita itu kepada umat Islam. Dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Encik Ahmad Rizlan Azman, Ketua Pegawai Eksekutif Etika Takaful Berhad, kerana bersama dengan kami, dan juga Encik Zawahir Abdullah selaku Presiden Islamic Aid Malaysia IAM, kerana memperjelas tentang konsep atau apa hakikat sebenar bantuan zakat korporat CZR ini. Kita akan kembali dengan lagi perkembangan selepas kita berhenti rehat untuk seketika.